warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa wala. Alhamdulillah, gugur semua di tangan akademik dan bukan akademik, materi dan serati. Kita mulakan dengan surah At-Tin. Minggu lepas kita baca Iqra, minggu ni kita baca At-Tin. Kata Pokat Tin. Jadi kita mula dengan ada 4 baris, kita baca surah At-Tin. Kita jadi mudah-mudahan termasuk dalam golongan terbaik khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Menjadi orang terbaik, sebab orang yang baik di kalangan kamu ialah yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Jadi kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Zai ni dia bunyi belalang. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Kau menang to tengah lidah. Kalau depan dia jadi budak-budak. Tu. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada 3 tempat qala surah. Pertama laqad, kemudian khalaqa, kemudian taqwim. Laqad khalaqnal insana, laqad qala surah juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim qala surah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian qala lagi radada qala surah. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Jadi bila kita berhenti, ta maftuhah ada angin sikit. Kalau kita terus tak ada lah. Tapi kita berhenti tadi, wa 'amilus solihat. Ada sikit ujung lidah. Ada angin dia sikit hams. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ajrun qala surah je ada lantun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Halqum. 2 kali. Alaysa Allahu biahsatu. Kamna hakimin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kerana jawab dalam hati, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dia bukan ayat Quran tapi jawapan dia. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bukankah Allah itu maha segala hakim? Maka jawabnya bala, benar. Allah itu maha segala hakim. Kemudian sikit kelebihan surah ni lah. Untuk kita yang baca, kita hafal ajak anak-anak baca, kita pun nak baca. Dikeluarkan oleh jamaah dalam kitab mereka. Juga Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta'nya. Anil Bara' bin Azib. Daripada sahabat nama Bara' bin Azib. Kerana Nabi SAW yaqra'u fi safarihi fi ihdar raka'atain. Nabi musafir, Nabi baca dalam salah satu 2 rakaat bitin wa zaitun. Nabi baca surah Tin wa tin wa zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsanu sautan au qira'atan min. Ada kata Bara', ada saya tidak pernah mendengar
seorang yang baca secantik semerdu suara Nabi SAW semasa membaca surah At-Tin. Jadi kita sikit ada cukup. Pertama buka tin, zaitun, ni buah-buah kayu yang baik. Kemudian ada tur di sini, bukit Tursina di mana Nabi Allah Musa, Allah bercakap dengan Nabi Allah Musa, kallamallahu Musa indahu. Nabi Allah Musa bercakap, Allah bercakap dengan Nabi Allah Musa dekat bukit Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat. Kemudian pokok-pokok cantik di kawasan tu akhirnya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Allah Musa kitab Taurat sekaligus. Itu sikit. Kemudian sikit pengajaran, manusia ni cantik kejadian tapi bila tak taat kepada Allah, Allah turunkan darjatnya, thumma radadna wa asfala safili. Kalau dia ikut tunjuk Allah, dia bahagia hidup dunia sampai akhirat, mulia ada. Tapi kalau dia bantah, meminggirkan petunjuk Allah dalam hidup ini, maka Allah summa radadna wa asfala safili, akan diturunkan darjatnya lebih makhluk daripada makhluk lain di akhirat. Selepas mendapat ganjaran balik, orang yang buat nanya dia tanduk, dia patah, kawan dia katuk, tuan dia katuk, dia dapat balik hak dia. Dulu dia zalimi di dunia, dia dapat balik hak dia. Kemudian Allah jadikan dia sebagai tanah balik. Allah jadikan dia kembali pada tanah, tak ada hidup. Kita manusia nampak, bila nampak keadaan begitu, menyesal, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau saya menjadi tanah macam haiwan. Tapi tak dapatlah ini. Untung kita baca, Allah peringatkan kita bila bantah perintah Allah, meminggirkan petunjuk Allah dalam hidup. Summa radadna wa asfala safili. Kemudian Allah jatuhkan martabat dia serendah-rendah dia. Kemudian sikit sebelum nak tazkirah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, man qara'al Quran lam yurad ila ardhil umur. Siapa yang biasa hidup dia baca Quran, kerana Allah tak bagi dia umur yang berlanjutan janyuk, kecuali kalau dia aksiden tu lain lah. Kalau biasa Allah bagi dia ingat. Hari ini banyak orang pincin, hilang ingatan. Kita banyak baca Quran, Allah bagi kelebihan dia. Itu sikit untuk kita baca, kita faham, kemudian kita hayati, kita beramal, dan kita nak sampai nak ajak anak-anak cucu kita yang hidup bersama kita, insya-Allah. Kemudian pagi ni kita terima kasih banyak, pagi ni termasuk hari Jumaat ni termasuk dengan sekolah rendah sekali. Kita di bawah satu bumbung. Kalau masuk markat materi, ditulis itu logo dia al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ialah pewaris para nabi. Kita harapan ada sekolah, kita institusikan dakwah. Kerana budak-budak yang main kat kita dakwah, kita didik dia untuk menjadi penyambung kerja-kerja dakwah masa akan datang. Kemudian di sekolah rendah, mereka paling asas. Dia serah main kat kita, maka tanggungjawab kita untuk mendidik mereka semasa umur 7 tahun yang kedua. 7 tahun yang pertama ialah dia panggil buah hati. Kalau mati, mak ayah yang sabar disediakan bagi dia sebuah rumah di syurga. Kerana kasih anak-anak mati. Kemudian mai kat kita 7 tahun yang kedua. Pasal 7 tahun yang kedua ni wajib mengajar solat, mengajar mereka perkara-perkara fardu ain. Jadi mak ayah lepas mai kat sekolah, maka sekolahlah yang ambil alih tanggungjawab peranan mak ayah. Adibu auladakum, asuhlah anak-anak kamu. Mak dia serah mak kita, anak-anak ni jadi anak-anak kita di sekolah. Ala salasi khisal, mengenai 3 perkara. Pertama, kita perkenalkan mereka dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hubbi nabiyikum. Kenal dan kasihkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita kenal juga sebab hari ni ada Nabi Abdul Qahar pada di Malaysia. Dan ada orang ikut. Kemudian bila ditahan oleh pejabat agama, dia tulis surat tak jawatan. Tak boleh diserah jawatan tu kat tempat tu. Jadi kita nak kenal bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai surga kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi tak ada lagi Nabi sesudah Nabi kita Muhammad.
wa khataman nabiyyin, dia adalah nabi yang terakhir. Kemudian wa ahli baitihi, perkenalkan mereka, anak-anak kita ni, didikkan kita tentang keluarga Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut watilawatil Quran, dan ajarlah mereka ajarlah mereka membaca Quran. Ini peringkat awal 7 tahun yang mula ni, masuk ke sekolah, kita lah nak kena ajak mereka solat, bagaimana ambil wudu, bagaimana nak semayang, bacaan-bacaan nak semayang, tolong mak ayah dia di rumah. Kemudian pengukuhan, mak ayah balik di rumah tolong dia. Jadi alhamdulillah tu sikit. Kemudian kita setiap hari Jumaat kita ada kuliah, ada tazkirah, ada liqa, ada pertemuan setiap kali Jumaat. Jadi pertama kita adakan liqa ini pertama untuk meningkatkan kepahaman kita terhadap din kita. Terhadap din kita, satu-satunya jalan hidup yang benar, sifatnya sempurna, mencakupi semua aspek kehidupan. Jadi supaya kita jelas misi kita, visi kita. Jadi misi kita ialah untuk berubudiyah kepada Allah. Kemudian visi kita ialah untuk mendapat kebaikan hidup di dunia sampai ke akhirat. Di hasrat kita. Sebab itu kita main sekolah, kalau di materi tulis itu al-ulama warasatul anbiya. Kita buat sekolah untuk kita institusikan dakwah. Untuk institusikan dakwah, kemudian budak-budak yang main untuk kita didik, kita dakwah, kita tarbiyah. Dan ajak mereka supaya mereka selain daripada akademik, mereka faham tentang Islam, mereka akan menjadi penyambung usaha kita untuk merubah masyarakat. Peranan dakwah ialah untuk merubah masyarakat. Kemudian semasa kita beri kepahaman, ada juga tarbiyah, kita ada program-program khas untuk melahirkan bakat-bakat kepimpinan. Jadi kita ada 2, dakwah dan tarbiyah. Nabi lakukan dakwah ialah untuk merubah masyarakat 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah sebelum dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah untuk merubah masyarakat. Kemudian tarbiyah untuk melahirkan waris kepimpinan. Tempat mana markas mereka ialah Rumah Arqam bin Abi Arqam ketika di Mekah Al-Mukarramah. Lahirlah individu-individu 3 atau 40 orang ni yang semua menjadi da'i. 10 awal diberi syurga oleh Allah. Salah 10 orang awal tu ya al-mubashirun bil jannah. Jadi mereka bekerja berdakwah. Di masa yang sama mereka melalui proses didikan. Rasulullah mengajar, memberi mereka ilmu. Kemudian mendidik mereka, memberi kepahaman tentang Islam, tentang iman. Kemudian tak cukup setakat itu saja. Bagi iman, Islam apa semua, mereka dididik untuk menjadi hardcore pada mulanya untuk menyampaikan dakwah. Orang-orang yang telah dididik akhlak mereka untuk keluar mengajak orang kepada Islam. Jadi kerja kita main sekolah nampak biasa sekolah, tapi sebenarnya cikgu-cikgu semua kita main ke sekolah sebenarnya besar. Bukan sekadar nak sampai ilmu, ibadat, tapi ialah kerja kita ni nak kena rasa dalam suasana kehilangan Islam dari arus perdana kehidupan umat manusia. Dari arus kehidupan, perdana kehidupan kita. Maka kita berhajat balik kepada Islam. Jadi kita tanggungjawab besar nak bawa balik anak-anak kita kepada din Islam yang sebenar. Dia ada akidah dia yang tidak syirik. Ada ibadah yang cukup lengkap ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian ada akhlak dia. Kemudian dijelaskan bahawa ada hukum hakam dalam Islam yang kita nak kena jelaskan kepada mereka. Terutama kami lah sekolah menengah. Budak-budak dah besar. Jadi pertemuan kita pertama untuk tadi yang disebut untuk kita tingkat kefahaman terhadap din kita dan nak sampai pula kepada budak-budak. Kemudian nak rujuk balik kepada ayat muka akhir dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Mana yang Allah Ta'ala suruh terlaksana dalam hidup kita.
yang dilarang juga terlaksana dalam hidup kita. Ittaqullah wal tanzur, naklah dia melihat apa yang disediakan bekal untuk hari besok, iaitu hidup sesudah mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang dia sediakan untuk hari besok, iaitu hidup sesudah mati. Wattaqullah, adalah kamu semua, anda semua bertakwa kepada Allah. Allah Maha bijaksana mengetahui apa saja yang kita lakukan. Jadi pertemuan kita selain daripada untuk mendapat penjelasan dan dapat balik kefahaman tentang diri kita, kemudian pertemuan itu untuk mendidik hati kita, sama-sama kita selalu kita berjumpa, kemudian kita berjumpa dalam halaqah ilmu pula, supaya hati-hati kita dapat bersatu. Satu, kemudian menyadari tentang tugas, peranan dan tanggungjawab kita. Bukan mengajak biasa, tapi untuk nak melahirkan anak yang akan mewarisi Islam masa akan datang, akan bawa Islam, mewarisi Islam dan membawa Islam kepada masyarakat masa akan datang. Jadi hati kita nak kena sama-sama kita ada keikhlasan, ada asa ukhuwah, ada rasa kekitaan, ada rasa kita ini bersama. Sedar tentang peranan dan tanggungjawab yang besar untuk menyampaikan din Allah kepada masyarakat. Jadi ni, kemudian kita meningkat sama kita ta'aruf. Jadi kita tak mahu bila ada tingkat ta'aruf, tak ada lah berhujung sama-sama kita kerja dia bawah satu bumbung. Tapi masih hidup ada dalaman benar yang tak elok sesama sendiri. Dia bengkak hati misalnya tak boleh. Jadi sama-sama kita meningkatkan ta'aruf, meningkat rasa ukhuwah. Meningkatkan sendiri, pengisian untuk diri sendiri, baca Quran, nak kena baca sembahyang sunat, nak kena ada zikir Allah, nak kena ada. Kemudian di masa yang sama membawa akhlak yang baik. Pasal anak-anak kita tengok penampilan diri, dia tengok kita pakai pun budak-budak dia tengok dia pakai. Ibu ni pakai kasut hijau, kain hijau, baju hijau. Kemudian mata apa menyangkut dia hijau. Pasal ada masa kecil duduk tengok nak bina identiti. Jadi kita bawa akhlak yang baik. Kemudian menjadi qudwah kepada mereka. Kemudian sekolah anak satu lebih daripada sekolah menengah nak kena rasa bahawa anak-anak kecil yang mana ialah anak-anak kita atau cucu-cucu kita, anak-anak kita. Yang diserah, diberi tanggungjawab untuk kita didik. Jadi kita menjadi qudwah kepada mereka. Atau kita sebut dakwah bil hal. Kalau kita lah keluar pada masyarakat, walaupun kita tak bercakap, tapi orang tengok kita tahu bahawa kita bawa syakhsiah maknawiyah Islamiyah. Jadi kita bawa syakhsiah maknawiyah, mulut kita, cakapan kita, sikap kita, tingkah laku kita, cara kita berinteraksi dan lain-lain lagi. Jadi memperlihatkan dakwah bil hal kepada masyarakat. Walaupun dia tak bercakap, tapi dapat dilihat dakwah bil hal ini. Jadi kita nak bawa benda yang besar, kita nak ajak anak-anak kita ini balik menghayati din Allah, faham Islam. Kalau sekarang dah main sekolah menengah, dia faham Islam, dia tahu tanggungjawab dia. Dia mengasihi mak ayah dia, ayah ibu dia, guru dia. Kemudian kalau main sekolah menengah, dia ada tanggungjawab dia bahawa dia dah besar, dia cukup mukallaf, yang wajib disuruh oleh Allah mesti buat, kemudian ada peranan tanggungjawab dia. Jadi kemudian apa Nabi sebut tentang kerja-kerja kita ni, afdalus sadaqah. Sedekah yang paling utama, yang paling afdal. Kita ada kekurangan, kita tak ada, tapi Nabi sebut afdalus sadaqah, sedekah yang paling istimewa, yang paling afdal. An yata'allamal mar'ul muslimu ilman. Seorang Islam itu dia mempelajari satu ilmu, satu bidang ilmu. Jadi bila kita guru, kita dah ambil bidang apa, kita tingkatkan lagi ilmu itu. Kita tingkatkan lagi kompetensi kita di bidang yang kita mengajar. Ayata'allamal mar'ul muslim. Seorang Islam itu dia belajar ilmu sesuatu bidang ilmu. Summa yu'allimuhu, kemudian akhahul muslim, dia mengajak saudara dia. Jadi kita kalau di sekolah menengah ni memang saudara kita lah. Kita ajak anak-anak kita. Kita ajak anak-anak kita ilmu,
mendapat pahala demikian sekolah rendah. Kita sebagai ibu, sebagai pendidik dia, sebagai mas'ulah, kita dapat ilmu, kita didik dia, kita dapat pahala. Pada dalam faktor pendidikan ni ada faktor yang pertama ialah murabi misali. Guru yang boleh menjadi contoh, kedua. Jadi kita pertama sekolah rendah, masuk sekolah menengah, tingkatan 3 ke bawah ni. Guru nak kena jadi kedua. Yang dia kedua yang baik. Kemudian dia sebut kedua, akhlak dia, mulut lidah dia, sikap dia, penampilan diri dia, budak-budak parti. Penampilan diri dia, pakaian dia. Dia bercakap, mulut lidah dia. Bila sahabat tanya Rasulullah, macam mana kau nak masuk syurga? Rasulullah SAW tunjuk 2. Pertama lidah, yang kedua di bawah iaitu kehormatan diri. Kita jaga benda tu, insya-Allah nak dapat kebaikan daripada Allah. Pertama, mulut lidah yang baik. Sebiji kita cakap pedih, orang ingat sampai mati. Kalau sebiji yang baik, kita ucap sawah, kita cakap yang baik, dia ingat sampai bila-bila. Kita ni untunglah kalau mati pun orang sebut, aku buat siapa, aku buat cikgu. Aku buat siapa, aku buat ustaz. Bahagia. Orang lain orang tak sebut. Kalau dia pangkat besar pun, tapi kita guru, aku buat cikgu. Aku buat siapa, aku buat ustaz Abdul Hadi. Aku buat siapa, aku buat cikgu Hasnah. Orang sebut. Jadi kita membawa syakhsiah maknawiyah. Dalam bawa syakhsiah maknawiyah, pertama kita mengajak penampilan diri. Pakaian kita, gaya kita, mengajak gaya kita duduk. Semua budak-budak parti. Kemudian dia parti, bukan dekat parti, dia balik sampai kat mak ayah dia. Yang kedua, minda yang berilmu. Sesuatu anak sebut tadi, kita tingkat kompetensi kita, tambah ilmu. Selain daripada ilmu yang kita ada, ilmu-ilmu lain yang kita boleh ambil lagi. Jadi ada ilmu musaqqaful fikri. Jelas tentang tasawur dia, tentang din Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat guru yang misali tadi. Musaqqaful fikri, berilmu dia. Kalau dia tak tahu, habang dia tak tahu. Minda berilmu. Jadi ada usaha untuk meningkatkan ilmu. Tapi bila duduk sini ada satu lagi yang meningkatkan, menjelaskan fikrah Islamiyah, fikrah Islamiyah, Samimiyah. Yang itu kita baca rukun bai'ah yang pertama yang disebut oleh Al-Banna, Al-Islamu dinun syamilun kamilun mutakamilun. Jadi kita kena jelas juga Islam adalah din yang syamil, kamil, mutakamil. Lengkap sempurna, bersepadu, mencakupi semua aspek kehidupan. Jadi kita nak kena, sambil-sambil kita nak kena baca, bagi jelas fikrah. Lekas dapat tingkatkan kompetensi kita, kita duduk kerja, kebolehan, kemampuan kita, kemahiran kita. Kemudian satu lagi, ada sifat pada guru, dia kena ada broad mandate. Makna kita jangan kita hukum budak-budak. Muka ni ajak nama mana pun tak boleh. Kita kena guru sekat mana yang boleh. Kita ajak dia. Kalau kami di materi, duduk je canai ya. Kita masuk main tingkatan 3, akhirnya masuk UAE. Sebab masuk sini tak mengaji, akhirnya bolehlah juga jadi polis. Jadi sebab dia tak ada peluang. Kemudian kita berusaha yang nak beri ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanggungjawab kita menyampaikan, berusaha mendidik. Kemudian yang nak selebihnya tu ialah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik sekolah kita ni kita buka sekolah untuk kita institusikan dakwah dan tarbiyah. Kita institusikan dakwah dan tarbiyah. Jadi hari ini apa yang hilang ialah Islam hilang dari arus perdana kehidupan. Islam hilang dari arus perdana kehidupan. Jadi kita nak kena sampai balik Islam dan budak-budak dapat melihat dalam bentuk penghayatan dan amalan. Kemudian sikit lagi masa kita dah nak habis. Kalau ada apa-apa maklumat cikgu-cikgu nak bagi sekali lagi. Kemudian bila kita sebut tentang dakwah. Dakwah ialah untuk mengajak masyarakat balik kepada Islam. Faham Islam sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar. Sifatnya lengkap, sempurna, komprehensif, mencakupi semua aspek hidup.
Ada akidah dia, ada akhlak dia, ada ibadah dia. Akhlak, akidah, akhlak, dia tak ada tolak ansur. Demikian dengan ibadah khusus, dia tidak ada tolak ansur. Mana kita tak boleh tinggal solat. Sibuk macam mana pun, tak boleh tinggal solat. Kalau tinggal solat, habis putungan hubungan kita dengan Allah. Sebab itu, solat ni besar, anak-anak yang duduk sekolah. Kita nak pastikan mereka melakukan solat. Kalau kami di materi ni, kita ada semua semayang wajib iltizam syar'i dan iltizam tanzimi. Komitmen di segi syarak, mesti semayang. Tapi tak cukup dekat komitmen di segi syarak, ada komitmen di segi tanzim. Iltizam tanzimi, mari semayang. Ialah di surau. Bukan semayang dalam bilik. Atau di bilik sakit sama mana dia boleh. Berjalan kaki, dia boleh berdiri. Kemudian bila kita sebut tentang tarbiyah, kita sekolah ni kita sebut tarbiyah budak-budak. Jadi imadu tarbiyah, tonggak kepada tarbiyah ar-rabbaniyah. Soalan siapa tengok televisyen malam Jumaat, apa manhaj rabbani. Jangan cakap tentang manhaj rabbani. Jadi apa maksud tarbiyah rabbaniyah? Wal qalbul hayyu al-mausul billahi tabaraka wa ta'ala. Apa maksud dengan tarbiyah rabbaniyah? Ialah hati yang hidup ada hubungan dengan Allah. Dia rasa dia ada hubungan dengan Allah. Itu kita sebut tarbiyah rabbaniyah ialah wal qalbul hayy, hati yang hidup. Bukan hati yang mati. Hati kita ni kadang-kadang mati, nak hidup dia, kita hubung balik dengan Allah. Kita solat, kita baca Quran, kita zikir. Kita buat yang Allah Ta'ala wajib, kita tingkatkan dengan sunnah. Kita tinggal yang haram. Kita naikkan, kita tinggalkan yang makruh besar-besar. Jadi hati yang hidup wal qalbul hayy al-mawsul billahi tabaraka wa ta'ala. Hati yang hidup ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ni apa yang ada kat kita. Kita ada faham, kita ada sedar, semua pemberian Allah. Kita hidup setakat ini syukur, semua pemberian Allah. Bagaimana Allah takdirkan kita bekerja sama-sama di sekolah kita walaupun income-nya amat menyedihkan. Tapi kerana itulah yang ada peluang kat kita. Kerana sengaja Allah takdirkan kita dapat bekerja sini. Punya peranan yang cukup besar untuk penyediaan generasi pewaris untuk masa depan din Allah yang menanti. Jadi ini kita sebut kita ada tarbiyah. Jadi iman tonggak kepada tarbiyah rabbaniyah. Wal qalbul hayy, iaitu hati yang hidup. Tak mahu hati yang mati. Hati yang hidup sensitif dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sensitif dia dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dekat ada baca ayat Quran ni Allah cakap kepada orang dulu, tapi dia sendiri merasa bahawa dia sensitif dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut kepada Nabi, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman dalam surah Ibrahim. Yuqimus shalah, naklah mereka mendirikan salat. Bukan saja perintah ni kepada sahabat dulu, tapi kepada kita juga. Sebab Quran bukan turun saja kepada mereka, turun kepada umat. Semasa Nabi dan sesudah Nabi tidak ada, sangatlah dunia ni kiamat. Jadi perintah Allah dalam Quran itu, perintah kepada kita orang yang beriman. Qul li ibadiyalladzina amanu, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Kita ni semua status hamba dia. Yuqimus shalah, naklah mereka mendirikan solat. Dirikan solat, tahu rukun, sunat, makruh, bacaan-bacaan sama di sekolah, bacaan-bacaan anak-anak kita tentang solat kita nak kena dengar. Betul tak betul dia baca. Kadang-kadang ha tu duk ha sampai tu. Kita lah nak kena betul. Ar-Rah, bukan Ar-Ruh. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ha nak kena betul. Bacaan-bacaan dalam solat dia. Zikir-zikir dalam solat, rukun dia, cara duduk dalam solat dia. Masa sujud, semasa antara dia sujud, kaki-kaki macam mana duduk. Semua kita duduk kat kita. Nak jaga dia. Jadi, apa makna tarbiyah ruhiyah ni, tarbiyah rabbaniyah, iaitu hati yang hidup yang ada hubungan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, al-muqinu bi liqa'ihi. Dan yakin bahawa panjang mana pun umur kita akan balik bertemu dengan Allah. Panjang mana pun umur, sihat macam mana pun dunia ni. Muda macam mana pun nak kena yakin. Al-muqinu bi liqa'ihi, yakin
panjang mana pun umur, berakhir dengan kematian. Jadi kita akan balik bertemu Allah. Ni nak kena tarbiyah rabbaniyah masuk dalam hati. Jadi ada muhasabah diri kita, kita nak balik kepada Allah ni, kita ada baca ni untuk muhasabah diri. Jadi kita yakin nak balik bertemu Allah. Ar-rajil al-muqinu bi liqahi, kita ada keyakinan, kepahaman, kesedaran bahawa kita akan balik bertemu Allah, maka ada muhasabah. Ada muhasabah, ada refleksi diri sendiri. Ada refleksi diri. Macam mana kita tengok. Yang ni, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dulu kita boleh ada tamrid, ada mukhayyam, ada program, tapi sekarang kita tak ada kerana ada COVID-19 ni. Maka peningkatan diri sendiri atau kita sebut tarbiyah zatiyah. Nah, jadi tarbiyah zatiyah, pendidikan kendiri. Jadi kita sendirilah, kita berharap, kita yakin kita akan balik bertemu Allah. Maka ada muhasabah diri, kita cek dari kita tentang ibadat khusus. Tentang tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab dengan anak-anak sendiri. Tanggungjawab dengan anak buah yang diamanahkan. Untuk kita bawa mereka taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bagi dua tu saja. Tarbiyah ar-rabbaniyah. Ini hati yang hidup. Sahabat-sahabat dulu dididik oleh Nabi, ada hubungan dengan Allah di mana saja mereka pergi. Di mana mereka pergi mendapat masa benar. Mereka tidur dengan Nabi, bagaimana tidur dengan Nabi, macam mana saya sebut. Abdullah bin Mas'ud tidur dengan Nabi SAW. Pada tidur, Nabi bangun pagi, dia rusuk Nabi lekat bekas tikar. Kerana tikar tu kesat, lama Nabi tidur lekat, dia rusuk bekas dia. Kemudian Abdullah bin Mas'ud gosok, kasih dekat Nabi. Ya Rasulullah, izinkan kami kalau kalian beli pelapis untuk tikar kami. Izin kalau kami beli pelapis. Dia tak kata nak beli yang baru sebab dia sikit. Tapi pemurah dia. Kalau engkau izin ya Rasulullah, kami beli pelapis baru di atas tikar engkau. Tapi Nabi jawab, mali walid dunia illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Ini yang kita yang bab kedua tadi. Al-muqinu bi liqa'i, yakin nak balik kepada Allah. Apalah sangat banding saya dengan kehidupan dunia ini. Illa karakibin, seperti mana seorang perantau yang menaiki kenderaan. Istadalla tahta syajarah, kemudian singgah sekejap di bawah sepuh kayu. Thumma raha wa tarakaha, kemudian dia meninggalkan pohon kayu itu dan berlalu. Tinggal dunia ini dan balik kepada Allah. Itu Nabi sebut, Masya Allah. Jadi dunia ni tempat kita penyediaan bekal, pemeriksaan zat kita. Siapa aja kita di sekolah, di masa yang sama, kita mengajar untuk nak sampaikan ilmu Islam, ilmu yang wajib mereka lulus. Membawa syakhsiah maknawiyah Islamiyah. Di masa yang sama, apa yang kita buat ialah sebagai zat kita. Sebab itu ibadat rukun tak boleh tinggal. Ibadat rukun tak boleh tinggal. Jadi di masa yang sama menjadi bekalan untuk kita bawa balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.